Dah tak ada dah. So memang awak dah block semua, dah siap-siap dah block lah semua. Tak adalah block, tapi tak adalah, hari tu adalah sekejap macam tu, lepas tu macam tersedar balik, lepas tu cut off balik, macam tu lah. Mana kata tindakan yang awak lakukan tu awak pun tak sedar. Tak sedar. Ini yang dipanggil sukma sebenarnya. So macam kes awak ni, saya tak nafikan nak rawat awak ni memang satu proses yang sangat sukar sebenarnya. Tetapi kok macam mana pun Allah Ta'ala tu, setiap benda yang diduga kita pasti ada jalan penyelesaian dia. Ada jalan penyelesaian insya-Allah. Cuma bila main dengan sukma dia memang berat lah, memang berat. Cuma awak tak boleh putus asa lah. Benda ni awak jangan putus asa. Yelah, InsyaAllah memang tak nanti putus awak asa lah. Memang tak memang putus asa. Memang sentiasa berubat. Tapi bila dah berubat, dah hilang, dia tambah lagi, macam tu lah. Sebab perkakas tu dah ada. Yang awak tahu perkakas apa yang dah ada kat awak? Macam-macam lah Ustaz. Baju, seluar, semualah. Rambut, kuku ada? Rambut tu mestilah kot kan. Kuku tu tak pastilah. Darah? Tak kot, darah tu tak ada kot. Darah ni biasanya orang nak, kalau nak main sukma ni dia buat macam mana tu? Satu, bila awak pisik jerawat, tisu awak tadi tu dia akan simpan. Yang kedua, bila tangan awak terluka, plaster tadi yang awak buka plaster tu dia akan simpan. Dia akan ambil darah kita daripada situ sebenarnya. Tak ingat lah tu Ustaz, memang dah berbelas tahun dah lupa dah lah kan. Tapi yang so, itulah. Hubungan rumah tangga awak okey ke masalah? Ada masa okey, ada masa masalah, banyak yang masalah lah. Tapi suami tu tahu. Cumanya dia tak ada, dia faham tapi dia tak mengiyakan sangat lah, macam tu lah. Apabila awak dirukiahkan dengan perawat lain, awak sedar ke atau tak sedar? Ada yang sedar, ada yang tak sedar. Cuma last saya pergi berubat dengan ustaz yang daripada Universiti UKM, perubat Islam. Bila dia rukiahkan saya, tiba-tiba saya tak sedar dan saya gelak dan saya cakap, padan muka kau. Tu yang saya ingat. Lepas tu tindakan ustaz tu apa? Ustaz tu macam, mungkinlah saya sangka baik, dia tak nak buat lebih-lebih sebab saya datang dengan ibu mertua macam tu. Dan dia suruh saya mengamalkan ni lah, mendekatkan diri dengan Allah, macam tu je lah. Masa kata padan muka tu, ustaz tu tak ada buat kata putus ke ataupun apa, tak adalah. Just dia keluarkan macam tu je lah balik. Betul, sampai saya muntah lah. Tapi dia kena buat satu kata putus. Tapi itulah, dah berubah macam tempat lah. Berubah Alhamdulillah okey, dan datang balik Alhamdulillah okey, dan datang balik macam tu lah. Tu panggil sukma Ustaz. Dia memang takkan terputus lah dia saya. Dia main jiwa saya. Memang takkan terputus. Dia sukma ni sampai satu tahap, satu tindakan yang awak buat tu bukan diri awak. Awal ada benda lain yang kuasai diri awak untuk awak cari dia balik. Betul lah tu. Jadi memang saya tak boleh berhenti berubat lah. Tu je lah cerita saya kan. Betul. Tapi kalau kena pada orang yang diangkat doanya pada Allah Ta'ala, insyaAllah kan, orang yang buat tu tadi akan dapat balasan yang setimpal lah. Biasanya macam tu. Itulah sebab kebelakangan ni yang mimpi yang saya rasa macam bertalu-talu dalam masa terdekat sebelum ni, dia datang dalam mimpi saya. Dia baca ayat apa saya tak tahu, tapi jelas muka dia. Dan ada orang datang berbisik dekat saya waktu lepas asar, dan ada orang usik badan saya sekali macam tu. Sedangkan tak ada sesiapa. Macam tu lah. Itu yang ketara lah. Kalau dulu tu mimpi-mimpi sikit-sikit macam tu, tapi sekarang ni macam jelas rupa, sampai terasa ada orang usik kita. Dah sampai tahap bersetubuh dengan orang yang dikenali ataupun tidak? Dah sampai tahap tu ke belum? Itu rasa dah lama dah ada, tapi dah lama tak ada juga dapat benda tu dah. Mimpi dulu bersetubuh tu dengan orang tu awak kenal ke tak kenal? Tak nampak muka. Lepas tu bahagian tubuh badan ada lebam-lebam tak? Itu biasalah kan. Itu biasalah. Dengan suami tu memang panas lah. Dia macam kes awak ni, dia kalau macam contoh orang tak perasan, dia akan cakap benda ni pemisah. Tapi dia bukan si pemisah, jiwa awak dah kena pegang.
Jiwa ni Betul lah tu. memang payah. Memang susah nak ubat. Tapi kita bolehlah diikhtiarkan benda tu. Sebab saya pun ada berubat sebelum ni, dia kata dia memang takkan lepaskan saya. Dia nak berdamping dengan saya lah benda tu. Dia istilah nak berdamping tu tak ada sebenarnya. Dia atas apa yang dihantarkan je. Hantar tu dia bertubi-tubi. Kalau main sukma ni, peralatan kita ni dah cukup dekat dia. So kalau kata satu contoh saya awak jumpa dengan saya bunuh yang awak punya yang ada kat awak sekarang ni, besok dia hantar lagi benda lain. Benda selagi peralatan tu dah komplit kan kat dia. Itulah tu. Sebab bila saya pergi berubat selang beberapa bulan, memang saya akan sakit balik. Saya dah tak tahan sakitnya badan saya ni, beratnya badan saya ni. Orang tak faham, orang ingat saya main-main. Sampaikan tangan saya dah tak boleh nak angkat benda berat. Dia kacau saya punya tubuh badan lah, bagi sakit. Macam tu lah. Sakit lah, kita rasa berat badan kita. Jadi solusi saya kena berubat. Tapi bila dah jumpa dengan dia, contoh awak dapat jumpa dengan dia, elok semua penyakit awak terbang semua. Kenapa pula macam tu? Tak, memang macam tu. Mana kata kalau contoh awak jumpa dengan dia balik, akan hilang lah penyakit-penyakit tu semua akan hilang balik. Sebab sukma tu dia dah pegang sukma awak. Maksudnya kalau saya berjumpa dia, macam ni, sukma ni lebih kepada menarik daya tarikan kepada dia. Dia menarik awak untuk datang kepada dia. Umpamanya selagi awak tak jumpa dengan dia, contoh tak ikut apa benda yang dia nak, selagi itulah awak akan rasa kesakitan tu. Dia akan buat macam tu. Bergantung pada dia lah, sebab peralatan awak semua dah dekat dia. Bergantung pada dia apa yang dia nak hantar kepada awak. Maksudnya macam tu. So tapi dah 7-8 tahun, takkan dia masih nak teruskan pelik juga kan. Dia macam ni awak. Dia macam ni. Kes awak ni sebaik-baiknya, satu, kalau kata awak tak boleh jumpa balik barang-barang awak kena buat, awak kena tutup segala benda yang berkaitan dengan diri dia. Supaya dia pun tak boleh tahu apa yang berlaku pada diri awak sekarang. Okay. So kadang-kadang bila dia tengok gambar-gambar awak dengan family masih bahagia apa semua, kadang-kadang benda ni dia akan lagi marah dan dia akan terus hantar. Ini pun jadi masalah juga. Faham. Itu je lah jalan saya. Itulah. Kalau nak berubat kat tempat ustaz ni, insyaAllah boleh ke ustaz? Boleh. Tapi minggu ni dah tak boleh dah. Minggu ni dah penuh. Nanti awak WhatsApp dulu. Nanti saya tengokkan jadual. Sebab saya kena booking tempat saya. Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Nanti WhatsApp kat saya insyaAllah. Itulah. Terima kasih lah ustaz. Sudi soal jawab dengan saya. Boleh. Tak apa. InsyaAllah. Yang penting awak tu sembuh. Alhamdulillah lah awak kena sukma ni. Awak boleh ada anak 2 orang. Alhamdulillah lah. Perkahwinan awak pun masih orang cakap lama. Kalau biasanya memang payah lah kan. Nak dapat anak pun payah. Nak kekal hubungan rumah tangga tu sampai sekarang pun payah. Dan awak patut bersyukur. Sujud syukur pada Allah Ta'ala. Dikurniakan suami yang macam tu baik. Boleh faham situasi awak. Syukur sangat-sangat. Bukan semua orang boleh memahami situasi macam ni. Mungkin berkat doa mak saya lah kan. Mungkin berkat doa mak saya lah sebenarnya. InsyaAllah. Ada mak lagi bagus. Alhamdulillah. Suruh mak buat solat hajat awak. Awak tu tak apa. Awak buat solat hajat. Ya Allah Tuanku, pertemukan aku dengan orang yang benar-benar boleh bantu aku ya Allah. Sebab semua kuasanya, semua kesembuhan tu semua kat tangan dia je. Kan insyaAllah akan dibuka jalan untuk awak berjumpa dengan orang yang betul-betul boleh bantu awak insyaAllah. Tapi sukma ni dia bukan nak pisahkan saya dengan suami saya lah kan? Dia boleh ke arah situ tak? Dia macam ni, poin utama dia nak dapatkan awak. So bila dia nak dapatkan awak, so jin yang ada kat dalam badan awak ni dia akan main 2 peranan. So macam mana dia nak dapatkan awak? So jin ni kena ada peranan dia untuk pisahkan awak dengan suami awak. So bila dia dapat pisahkan, baru apa matlamat asal dia akan berjaya. So kadang-kadang macam kes awak ni, sekali imbas kita nampak macam si pemisah. Tetapi sekali imbas rupanya, tu pasal kadang-kadang bila kita tengok ada simptom si pemisah. Contoh datang rawatan, daripada situ kita dapat trace, oh ini sukma. So kita akan tanyalah dengan pesakit, baju ada hilang ke apa benda. Ada, kalau ada sukma. Sukma ni bukan perkara yang mudah untuk dirawat. Sebab peralatan kita tu dah ada dekat dia. Bukan mudah. Pasal tu sekejap je. Baru macam contoh dah 2-3 minggu berubat, boom datang lagi. Tu penat pada pesakit lah nak ubat kan. Betul, penat. Saya dah penat sangat. Memang penat. Bosan. Memang penat. Saya memang bosan. Saya bosan. Kalau dapat jumpa balik pun mampu dia takkan mengaku benda ni kan. Ya memanglah. Memang saya bosan. Saya dah bosan. Penat. Yalah. Bosan macam tu lah. Yalah. Sakit awak duduk mana sakit tu.
Saya duduk Shah Alam. Oh, dekat je lah. InsyaAllah nanti awak PM lah, nanti kita tengokkan macam mana boleh bantu. Bila itulah kadang-kadang macam saya tak nak fikir sebenarnya benda tu dia, tapi bila pergi mana-mana orang akan cakap kekasih lama. Jadi macam okay lah, kita dah tahulah siapa kan, macam tu lah. Bila saya cakap dengan ustaz tadi pun, saya ada mimpi orang kerja saya nak buat benda tak elok, curi barang saya. Ustaz pun kata benda yang tu macam sukma yang tu. Jadi memang benda tu memang orang kata orang akan cakap benda yang sama. Orang memang akan cakap benda yang sama. Sebab tu saya selalu cakap di dalam live saya, mimpi ni petunjuk sebenarnya. Dia ada petunjuk sebenarnya. Cuma orang tu pandai nak mengkaji, mentafsir ataupun tak je sebenarnya. Dia satu petunjuk. Sebab mimpi ni takkan suka baik mimpi Titanic ke apa benda ke apa. Mimpi orang kejar ni apa semua kan. Maksudnya memang macam tu lah. Memang kelebihan saya macam arwah mak saya apa-apa akan dapat mimpi. Memang tu kelebihan saya. Cuma petunjuk betul lah, dengan tak betul petunjuk je lah. Wallahualam. Tapi kebanyakannya macam tu. Baik, insyaAllah. Saya doakan mudah-mudahan awak kembali pada sedia kala balik insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan insyaAllah. Jangan pernah ada rasa putus asa, sebab anggap benda ini semua satu dugaan, dan dugaan ini mendekatkan awak dengan Allah SWT. Tak semua orang boleh dekatkan diri dengan dia, sebab manusia ni bila kita tersadung, kita terjatuh, kita tertunduk, kita jatuh, baru kita akan dekatkan diri. Tapi biasanya kalau kita ada dekat atas, kita dekatkan diri dengan Allah SWT tu biasanya sukar. Kan, anggap benda satu dugaan supaya awak lebih istiqamah insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Baik. Itulah saya dah ada WhatsApp Ustaz. Harap Ustaz reply lah. Reply. Saya kira saya reply. Lepas subuh saya reply. Okay. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Lalu pula besar jauh lah sangat banyak. Apa pasal pula korang request kota? Aku dah rehat tadi. Dia request kota apa lagi ni? Subuh lah Ustaz. Harap reply lah. reply insyaAllah. Assalamualaikum. Salam. Saya Fiza. Saya nak tanya Ustaz lah. Saya ada komen tadi yang kata saya mimpi ular yang dekat saya cangkul tanah tu dia makin banyak keluar. Lepas tu anak-anak ular tu kan duduk dalam pusat saya. Lepas tu saya ada mimpi, lepas tu esokan tu saya mimpi macam jatuh kat tempat tinggi. Mimpi macam bunyi bumbung bunyi kat atap kan. Sedangkan tak ada pokok kelapa ke apa ke, tak ada. Macam tu. Lepas tu dalam seminggu lebih macam tu saya dapat tahu saya pregnant lah. Untuk yang ke suami yang kedua ni. Dalam saya tak pergilah pula pasal tahu saya pregnant tu, saya tak pergi jumpa doktor untuk check lah untuk saya punya kandungan. Tak sempat sebab saya dengan keadaan abah saya baru dapat tahu kanser kan. Banyak pergi hospital ulang alik macam tu lah. Jadinya dalam 2 minggu macam tu saya pregnant, saya gugur di luar rahim. Tapi saya punya macam mana, saya punya peranakan saya punya tu dah kena buang lah sebab dia dah dia dah pecah dalam perut. Macam tu. Lepas akhirnya sebelum macam mana saya pernah sebelum saya berkahwin dengan yang kedua ni, saya tak tahu pun yang saya bercerai yang dengan suami terkena sihir pemisah macam tu lah. Sebabnya saya dah bercerai dengan bekas suami dulu dah 6 tahun. Macam tu. Lepas tu saya kahwin yang suami kedua ni dalam sebulan 2 macam tu saya mimpi bersetubuh dengan suami. Suami yang mana? Suami yang kedua ni. Saya baru kahwin dalam sebulan 2 macam tu lah. Saya dah mimpi, saya mula mimpi ular hitam.
kena patuk ular tu. Lepas tu saya mimpi, seminggu tu tiap-tiap hari saya mimpi. Mula semimpi ular hitam, lepas tu saya mimpi jatuh kat tempat tinggi, dekat bangunan usang, saya tak tahu nak jalan balik macam mana. Lepas tu semimpi budak tapi tak sampai musuh lagi lah kan, semimpi just budak tu. Lepas tu yang last saya mimpi tu saya bersama dengan suami lah, tapi ada seorang lagi perempuan, saya tak tahu siapa. Apa ni? Pernah pergi berubat tak sebelum ni? Lepas pada tu sedang mimpi kerap mimpi dalam 2 bulan tu, saya dengan hubungan saya dengan suami yang kedua ni macam selalu bergaduh lah. Selalu bergaduh apa semua, hampir jugalah macam nak bercerai, tapi abah saya bawa saya balik kampung berubat. Ada orang tu cakap saya terkena sihir permisah lah dengan ex suami dulu. Okay, saya dah berubat tu, orang tu cara dia lah yang cara dia, bila dia berubat tu ada keluar paku, lepas tu besi apa tu saya tak tahulah, paku tu dalam 2-3 macam tu, kain baju t-shirt bekas suami saya keluar dalam. Macam ni Kak. Okey, saya nak tanya dengan Kak. Sekarang ni bila perawat tu dah keluarkan paku, kaca, batu, kain baju semua dah keluar, masalah Kak tu selesai ke tak? Dalam sebulan macam tu, dalam sebulan saya ada mimpi dah. Kan, saya ada mimpi. Lepas pada tu saya mimpi balik yang saya cakap. Saya mimpi bersubuh bersama kadang-kadang dengan suami saya, kadang tak tahu, saya tak kenal orang siapa tu. Lepas tu masa akak pergi berubat tu, akak bawa tak suami akak sekali? Yang tak, nombor 2 ni? Tak, saya berubat dengan, saya pergi dengan abah je. Dengan suami saya tak pergi sebab dia bekerja. Cuba cari perawat lain Kak. Kak cuba cari perawat lain. Sebab yang saya nampak dengan jalan cerita perawat tu cakap tak sama, jauh sangat beza dia. Cuba cari perawat lain, cuba ikhtiarkan lagi. Tapi maksudnya saya ni kena apa tu? Macam saya tak faham juga. Sebab ini aib. Ini aib. Jadi saya tak boleh nak sembang kat sini. Dan benda ni pun melibatkan rumah tangga yang telah terbina. Saya boleh jawab tu je lah. So akak cuba ikhtiar dengan perawat yang lain, cuba kesan dulu sebenarnya apa yang berlaku. Jangan macam ni tau. Jangan bila kita dah berpisah dengan suami lama, kita akan cakap suami lama yang buat. Tak boleh macam tu. Tak boleh nak cakap juga kan. Kita nak kena detect betul-betul. Saya tak anggap pun bekas suami saya yang buat, sebab masa saya dengan dia dulu, dia pun macam ada jugalah dia ada bisikan terdengar apa-apa tiap-tiap malam kan. Pernah bawa dia pergi berubat. Adalah Ustaz Safi tu cakap memang ada orang sihirkan antara saya dengan dia atau macam tu lah untuk ni kan. Tapi saya bawa, lepas tu esok lusa tu dia dah tak nak pergi dah. Maknanya macam lepas pada 3, 4, 5, 6 bulan saya bawa ex suami saya tu berubat, dia dah tak nak, lepas tu saya bercerai dengan dia. Betul. Dalam situasi kes akak ni, daripada penceritaan akak ni, satu, ada serangan sihir dan memang berlaku. Cuma saya tak boleh nak sampaikan lah. Daripada penceritaan ni saya dapat detect lah siapa yang membuat sebenarnya angkara ni, tapi saya tak boleh nak sampaikan. Yang kedua, apabila sihir tu dah berlaku dan kekerapan tu dah berlaku, mana kata saka keturunan sudah mula menghampiri diri akak. So apabila saka keturunan ni menghampiri diri akak, konon-kononnya biar dia yang tolong selesaikan masalah. Maksudnya macam tu. Pasal tu akak dapat mimpi jatuh daripada tempat tinggi, akak dapat mimpi rumah lama, akak dapat mimpi pergi rumah lama, tiba-tiba akak tak boleh nak jalan, dah tak tahu jalan balik dan sebagainya. Itu semua berkaitan dengan saka keturunan. Okey, so dekat sini macam ni. Yang akak perlu rawat sebenarnya adalah sihir yang sedang mengganggu diri akak. Had yang saka keturunan tu tak payah campur dulu. Sebab apa, saat lagi yang ni tak settle, yang ni dah masuk campur dan dia akan jadi macam-macam perkara yang lebih mendatangkan masalah sebenarnya. So bagi pandangan, kalau saka keturunan tu, masa saya mimpi yang ular hitam tu kan, saya mimpi ular hitam tu dekat bawah rumah, tanah rumah mak abah saya lah. Tapi dalam masa tu abah saya memang orang kata tengah berubat lah, sebab dia pun terkena sihir kan. Sampai sekarang dia pun dah kena kanser tahap 4. Orang kata tak ada, doktor pun cakap tak ada peluang dah kan, tunggu ni je. Okay, maknanya macam saya
saya masa tu saya kat Sabah dekat rumah mak mentua saya lah, saya mimpi tu. Lepas tu bila abah saya kata bila saya nak balik sana, balik rumah abah saya, bawa saya berubat balik, tapi tak sempat lah sebab abah saya dah makin teruk dah masa tu. Memang sekarang ni pun dia dah teruk dah. Abah awak tahu tak yang dia ada saka keturunan? Saka keturunan yang setahunya mak saya je. Abah saya tak ada pula sebelum ni pergi berubat ada orang cakap saka keturunan ke apa. Banyak ke belah mak saya. Macam tu. Apabila dirukiahkan mak dan abah awak, siapa yang tak sedar? Mak saya yang teruk. Mak yang teruk. Mak awak tahulah yang saka keturunan tu memang ada kat dia. Ada, tahu. Dan kenapa tak dibuang? Dia macam ni tau. Kalau awak perasan, okey 244 penonton, 244 mata memandang. Okey, dia macam ni. Perasan tak perasan, orang yang ada saka keturunan pasti akan diuji dengan perkara-perkara macam ni. Orang ni kena sihir. Di kebanyakan yang saya jumpa pun, kebanyakan pesakit yang terkena sihir ni disebabkan mereka asalnya memang ada saka keturunan. Dan mereka akan diuji dengan pelbagai jenis sihir. Perasan tak apa saya cakap ni? Ya, betul. Perasan. Kalau awak tak ada saka keturunan, awak jarang nak diuji dengan sihir-sihir macam ni. Kebiasaannya orang yang ada saka keturunan ni, yang akan diuji dengan sihir ni lah, kena sihir macam ni, kena sihir, bapak kena kanser, orang ni kena macam ni. Kat mana yang kata saka keturunan itu mendatangkan kebaikan? Sebab Sedar tak sedar? sebab masa abah saya berubat tu ada orang tu cakap salah satu anak-anak abah saya tu ada tak yang mimpi macam abah saya lah kan. Saya 8 orang adik-beradik, macam kakak saya tak ada. Sebelum macam adik-adik saya tak ada, cuma saya je macam ada yang mimpi-mimpi macam tu. Dia kata orang tu cakap lah yang berubat abah saya tu, salah seorang dekat anak dia ada benda tu. Jadi saya tak sempat nak berubat lah sebabnya abah saya dah teruk kan. Jadi macam saya terbiam macam tu lah. Saya macam saya tak tahu apa-apa. Maksudnya lepas tu dalam semimpi pula yang duduk dekat dalam pusat saya tu, dalam seminggu macam tu saya pregnant, dalam 2 minggu macam tu saya gugur. Saya gugur, lepas tu saya punya tiup untuk ni tinggal sebelah lah, sebelah buang sebelah kan sebab dia pecah dalam perut. Jadinya saya sekarang ni dalam pantang lah, dalam berpantang. Jadi macam emosi tu kadang tu mengganggu lah, macam kadang tu saya ada dengar orang gelak. Kalau macam suami saya kan, suami saya ada masa suami saya buka surah-surah apa tu, saya sakit kepala, saya macam tak tentu arah. Suara apa tadi tu? Jadinya saya lebih kepada saka keturunan lah, ke sihir macam tu. Itu yang saya nak tahu. Yang akak perlu settlekan yang paling besar adalah sihir dulu. Saka keturunan tu boleh insya-Allah boleh dijarakkan. Akak ada nombor berapa Akak ada nombor berapa? Anak yang ke berapa? Saya anak yang ke-9 lah. Tapi anak ke-9 lah kan. Paling bongsu ke? Perempuan bongsu. Nombor 1 okey tak? Okey, tak ada masalah apa. Nombor 3? Nombor 3 dah meninggal dah. Okay, 1 dia dah makan. Nombor 5? Abang yang ke-5 dah meninggal. Dah 2 dia makan. Dua berat. Saya tak tanya pun adik-beradik nombor 2, saya tak tanya nombor 4. Saya tanya kedudukan tu saja sebenarnya. So kalau sampai nombor yang saya sebutkan tadi tu dah dimakan lah, kita panggil dalam rawatan dah dimakan lah. So ni memang berat, memang sangat berat lah. Tapi kok macam mana pun nak kena ikhtiarkan jugalah benda ni. Sebab masa saya dekat hospital lah, masa gugur baru ni, suami saya ada mimpi satu burung tu. Tapi burung tu macam dia nak sampaikan sesuatu lah, tapi tak tersampai macam tu.
saya nak bersembang pasal suami awak tapi rasa tak sesuai lah pula dekat dalam live kan. Sebab ini aib suami kan. Tapi tak apalah, insyaAllah nanti cuba dapatkan rawatan lah. Awak duduk mana tadi Sekarang ni saya duduk dekat Bangga Serai, Perak. Perak. Kalau tanya saya, cuba dapatkan perawat yang berlainan. Jangan jumpa dengan tu dah. Yang tu dah keluar paku semua, paku jarum semua dah keluar kan. Cuba cari yang tak keluar paku pula lah. Mungkin lebih bukan kata dia tak bagus, bukan kata kaedah tu tak ada, tapi dalam ruqyah ataupun dalam ni sebenarnya saya tak boleh nak cakap lebih-lebih. Yelah. Kan? Tapi sebaik kita ikhtiar lah, macam akak mungkin ikhtiar, tetapi daripada apa saya nampak dengan apa yang disampaikan tu macam banyak sangat bercanggah kan. So cuba cari perawat yang lain pula, cuba tengok yang lain pula, tengok macam mana. Ataupun kalau akak nak lebih bagus, okey, buat solat hajat pukul 3 pagi tu, buat solat hajat. Okey, masa rukuk sujud yang terakhir tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu akak bacakan sebanyak kali. Masa tu akak minta, ya Allah, ya Tuhanku, kau temukanlah aku dengan perawat yang benar-benar boleh bantu aku. InsyaAllah Allah Ta'ala tu akan permudahkan. Pasti dia akan memudahkan. Okay. So dia ada dua benda masalah besar. Masalah saka pun dah kira besar. Cuma saya rasa saka ni mungkin belum duduk kat akak sebenarnya, tetapi dah ada pada orang adik-beradik yang lain. So yang penting sekarang ni akak settlekan sihir dulu. Sebab nak settlekan saka akak ni dia bukan proses yang mudah. Dia kena panggil semua adik-beradik turun. Lepas tu nak tengok darah terakhir tu darah siapa. Mana kata kalau macam contoh akak ada anak-anak, adik-beradik akak ada anak-anak akak ni semua nak kena bawa sekali, sebab kita nak putuskan daripada sampai yang situasi darah yang terakhir. Akak faham tak? Mana kata kalau kata suami pertama akak ada anak dengan dia 2 orang lah contoh. 2 orang anak tu kena bawa keluar juga. Kalau kata adik-beradik akak ada kawan 3 orang contoh, ada 3-4 orang anak-anak dia tu semua kena bawa keluar. Kita nak putuskan daripada darah yang terakhir tu. Jadi pasal tu saya cakap, proses nak memutuskan saka ni bukan kaedah, bukan perkara yang mudah. Bukan kata pergi ruqyah terus boleh balik, tak ada makna je. Selang 2-3 minggu dia datang balik. Jadi kalau dia faham proses pemutusan darah terakhir. Darah terakhir ni mana kata akak ada 3 orang anak. 3 orang anak tu kena datang sekali. Adik akak ada 4 orang anak. 4 orang anak ni kena datang sekali. Kalau kata adik akak ni tadi, anak dia dah kahwin, anak dia pula ada pula anak dia tu pun kena datang sekali. Dia kena cari penamat darah tu tadi. Last sekali darah siapa. Mana kata yang terpalit dengan darah-darah ni semua kena bawa datang jumpa. Baru kita akan tahu siapa yang dah menguasai saka ni tadi. Baru kita boleh buat pemutusan. Dia kena terima dulu saka tu. Dah terima baru kita boleh buat pemutusan dekat dia. So proses tu memang bukan perkara yang mudah lah. Bukan perkara yang mudah. Tetapi ada jalan. Susul jalur yang terakhir betul. Tapi ada jalan dia. Cuma itulah nak cari perawat yang benar-benar boleh fokus kat keluarga akak tu lah kan. Sebab dia akan memakan masa. Dia bukan sekadar pergi sekali. Sebab ni dah melibatkan darah kan. Nombor berapa dah meninggal, dan ni pun dah meninggal. Ni masalah keturunan ni, saka-saka ni. Kayaknya macam yang saya itulah saya confuse. Macam saya tak tahu saya ni sihir apa. Yelah macam yang pertama tu memang dia mungkin dia cakap dia saya sihir pemisah. Tapi yang bila yang kali saya kahwin kedua ni macam dia masih stay lagi mengganggu macam tu lah. Kalau akak kata yang pertama tu akak kena sihir pemisah. Akak kata yang pertama, perkahwinan pertama tu kena sihir pemisah. Yang buat sihir pemisah tu siapa? Tak tahu mungkin. Tak tahulah kan. Kemudian dia masalah juga apabila mimpi bersetubuh dengan orang yang kita kenali. Tu kita nak kena tahu ada keilmuan apa dekat dia yang menyebabkan akak boleh mimpi bersetubuh dengan dia. Kalau kita mimpi bersetubuh dengan orang yang kita tak nampak, itu biasa jin asyik ataupun benda tu berkaitan dengan keturunan. Tetapi kalau akak bersetubuh dengan orang yang akak tahu, ini menyebabkan keilmuan. Jadi apabila pasal tu saya tak boleh cerita panjang benda ni sebab benda ni agak besar untuk kita sembangkan. Jadi sebaik-baiknya akak dapatkan rawatan yang susulan lah. Tak boleh stop dulu. Dapatkan rawatan susulan. Cari perawat-perawat yang berhampiran. Kena dapatkan rawatan yang susulan. Jadi pandangan saya, akak tak perlu tahulah siapa yang buat ke apa benda. Yang penting akak nak kena settlekan masalah yang, walaupun akak punya orang cakap tempat peranakan tu dah jadi macam tu ke, benda ni tak selesai lagi. Okey, sebab dah makan pula kandungan kat dah makan adik-beradik yang sebelum ni dah terjadi dah. Okey, sebab sekarang ni akak ni sihir pun dah campur, keturunan pun dah campur. Dia dah jadi 2 dah kat situ. Okey, so settlekan yang sihir dulu, lepas tu keturunan tu nanti insya-Allah. Cari orang yang boleh susun betul-betul, batalkan terus. Sebab lama kelamaan dia makan diri. Dah makan diri lah macam ni. Dekat saya lah ya. Ya.
Akak pula adik-beradik perempuan, daripada adik-beradik perempuan siapa yang paling iras dengan muka mak? Hmm, macam tak tahu lah. Banyak yang belah, banyak ikut abah lah. Macam kalau saya memang kalau ikut abah macam tu. Kalau mak tu tak ada sangat lah. Adik-beradik yang ikut muka mak siapa? Yang seiras. Macam orang cakap salin tak tumpah. Adik lelaki lah. Nombor? Bongsu. Lelaki tak kuat. Perempuan ada tak? Selain awak, perempuan ada tak lagi? Ada kakak yang sulung dengan yang kakak kedua. Kakak kedua tak kuat. Kakak sulung tu okey, tak ada apa dia? Tak ada, dia tak ada apa-apa. Tak ada macam satu-satu benda nak terjadi ke, dia dapat petunjuk awal ke, mimpi, menyusukan bayi ke apa semua tak ada Tak ada. Sebab Amalan dia dengan agama kuat tak? Ya? Pengamalan dia dengan agama kuat tak? Nak kata kuat tak juga, nak kata tak, sesedang lah. So dia beramal lah, kuatkan beramal lagi supaya benda ni tak pergi pada dia. Sebab dia mesti ada satu orang yang dia akan duduk. Dia akan cari kesempurnaan dalam adik-beradik awak, dia akan cari seorang untuk dia duduk kesempurnaan tu. Kan nampak Yelah. macam nak ke awak tapi tak sepenuhnya lagi. Tapi mungkin benda ni ada pada mak hidup lagi kan? Hidup ada lagi. Mak masih hidup lagi. Sebab ayah So, kalau- sekarang ni dia dah teruk sangat dah. Saya ada satu ustaz, dia memang pakar dengan kanser, tapi saya dah hilang kontak number dia. Kalau tidak saya boleh share kan kat korang. Memang dia bab kanser memang dia specialist lah. Dia hanya ayat suci Al-Quran je dia pakai. Sebab kanser ni terlibat dengan gangguan. Kalau dalam Islam pun kalau kita kaji pun, kanser ni memang ada terlibat dengan gangguan sihir yang dibiarkan dan dia memakan diri. Kan? Tapi saya dah hilang pula kontak dia. Nanti saya cuba cari balik lah. Nanti saya sharekan pada semua. InsyaAllah. Tahu-tahu pun dia dah stage 4 dah. Dalam 2 bulan macam tu dia dah tak boleh bergerak, tak boleh cakap dah sekarang. Tiba-tiba dah duduk stage 4. Tak apa insyaAllah. Nanti cuba cari perawat. Teruskan continue. Awak tak boleh stop dulu ni. Sebab kes awak ni tak settle lagi. Okay, terus dapatkan rawatan. Masa tu saya macam tu lah sakit kepala. Lepas tu saya tak boleh kawal diri kan kadang tu. Macam tu. Tak boleh kawal diri macam mana? Awak terasa ada benda dah menguasai diri awak? Macam menguasai itu macam berbisik. Macam tu lah gelak kan. Saya tak boleh tidur malam. Ada orang gelak. Macam macam kadang saya bila suami saya tu buka surah ke apa, saya boleh gelak, saya boleh nangis lah, macam tu lah. Tak boleh nak kawal diri. Yalah. Tak apalah Kak, ikhtiar akan berubat, jangan putus asa. Buat solat hajat tu supaya dipermudahkan Allah Ta'ala jumpakan akak dengan orang yang benar-benar boleh bantu akak, insyaAllah. Itu yang saya tanya Ustaz tadi tu, yang saya tu kan. Ustaz cakap saya punya apa tu, dekat saya punya ni ada bila rasa tekan-tekan tu sakit kan. Memang saya tekan-tekan tu adalah sakit. Lepas tu Dia dah berat. Sebab saya bercakap Kak, saya berdasarkan pengalaman. Saya bukan bercakap berdasarkan Google ataupun dengar cerita orang. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. So daripada pengalaman kita merawat, kita dapat kesan benda-benda ni berlaku. Dan contoh dalam 10 pesakit, 9 akan jadi benda yang sama. Jadi simptom-simptom tu dia tak jauh beza sebenarnya. So bila kita bercakapkan daripada pengalaman kita, jadi benda ni kita dapat trace lah, kat sini kedudukan macam ni kan. So macam contoh, walaupun akak saya tak kenal, saya tak pernah jumpa, so simptom tu saya just share dekat dalam live dan akak pun rasai dah sendiri benda tu, kunci-kunci tu dah berlaku. So pasal tu bila kunci-kunci nafsu, dia panggil kunci nafsu, bila kunci nafsu ni dah berlaku untuk bersama dengan suami pun akan jadi masalah. Okey, bila nak bersama dengan suami pun akak akan menolak, ataupun suami pun tiba-tiba rasa tak berselera dengan kita dan sebagainya. So benda ni bila tak dibuka dengan sempurna, ini akan menyebabkan kanser, akan menyebabkan ketumbuhan, akan menyebabkan penyakit-penyakit yang medis lah, yang dengan melibatkan doktor. Ni yang jadi masalah, ramai orang ramai tak tahu. Maknanya kalau saya nak berubat ni memang saya kena bawa suami saya lah sekarang. Kena bawa suami, cumanya masa di ruqyah nanti, suami awak tak boleh ada dalam bilik saya. Awak kena bawa seorang peneman lain. Ada sebab dia. Faham saya cakap?
Kalau boleh awak tolong dengan suami awak, dah bawa satu lagi peneman awak. Baru boleh membongkar semua benda. Macam itulah saya boleh cakap macam itulah. Okay, Ustaz, faham. Okay, insyaAllah. Bawa adik ke apa ke. Saya kalau kes-kes yang macam kita dah dapat detect awal, bukan kita tak bagi suami tu masuk. Tetapi ada perkara yang aku dah cakap pun tak tahu macam mana. So kena bawa peneman lain lah seorang kan. Suami duduk luar dulu tak apa. Kan. Peneman lain. Tapi saya tak faham tentang suami tu lah. Kenapa? Saya tak boleh nak cerita kat sini lah kak benda ni. Benda ni aib kan. Benda ni aib. Jadi ataupun kalau akak tak jumpa dengan saya pun akak boleh jumpa dengan orang lain. Kalau boleh bawa kawan lah, adik-beradik ke seorang ke untuk temankan akak masa dirukiahkan tadi insyaAllah. Okay. Okay lah Ustaz Okay, insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan insyaAllah. Terima kasih. Baik-baik sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, korang pula pandai pula, korang pula faham. Aku pun tak faham, korang lagi faham. Laju je diorang ni. Kau main cepat diorang faham. Dia dengar Ada udah faham. benda yang kita boleh share kan. Ada benda yang kita boleh share kan, ada benda yang kita tak boleh share kan. Okay, kita doakan. Yang penting akak tu sihat insyaAllah. Ustaz nak tanya, kanser tu boleh tak berlibat dengan, Ustaz nak tanya berkaitan kanser, boleh ke? Boleh. Saya memang doktor kan, saya ada PhD. Saya ambil PhD dekat Jepun. Saya punya PhD kat Jepun. Tadi ada yang tanya dengan saya, Ustaz pernah berlakon. Dulu saya berlakon kat Jepun. Lepas CD saya dah tersebar dekat Malaysia, saya dah stop lakonan. Macam mana boleh tersebar? Pasal saya ada agreement tu, dia kata janji tak ada tersebar. Tersebar juga kat Malaysia. Pisang. Kita orang faham sebab Ustaz bagi duit tu kan. Ustaz, kanser tu pun boleh katakan keturunan. Betul? Boleh. Kanser tu adalah daripada gangguan sihir. Gangguan sihir, keturunan ke sihir tu semua tu masalah sihir lah. Okay? Boleh ke arah situ juga. Okay, pasal tu bila kalau kata korang kanser tahap 2, tahap 3, saya galakkan dapatkan rawat. Tapi kena cari perawat. Bukan perawat ni, dia memang masalah saya hilang lah nombor kontak Ustaz. Tu duduk Shah Alam. Korang boleh cuba cari siapa perawat dekat Shah Alam spesialis kanser. Dia seorang je yang saya tahu. Kalau kat Shah Alam tu dia seorang je. Ustaz tu gemuk-gemuk dia pakai spek. Aku pun tak adalah gemuk, aku tough. Dia segemuk-gemuk dia pakai spek. Dia memang pro dalam bidang kanser. Kalau setakat korang pergi jumpa dengan perawat biasa tak jadi benda tu sebab dia ayat-ayat khas untuk hancurkan kanser tu. Okay, saya pun tak jadi. Saya tak ada keilmuan untuk kanser. Saya tak ada keilmuan. Saya jenis nampakan tu belasah tu je. Maria dah request. Maria mana pula ni? Maria Ozawa. Ustaz mesti selalu tengok cerita Jepun ni. Aku tak tengok. Dia orang sebut kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya kak? Macam mana nak mula Mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, insyaAllah. Okay, saya sebelum kahwin, sampai dah kahwin, saya kerap berubat sebab katanya ada gangguan lah. Tapi mula-mula tu, sebelum kahwin tu, saya anggap macam tak ada apa lah. Tapi bila sampai, saya pernah mimpi pergi gereja, mimpi kat kuil. Lepas tu, saya pernah mimpi kena gigit dengan labah yang besar. Tapi besar dia bukan macam di alam nyata. Macam sebesar rumah. Labah tu. Saya tak pernah jumpa labah macam tu. Yelah, saya pun belum jumpa. Besar labah-labah tu besar rumah. Makan apa dia? Gigit saya sampai waktu saya sedar pun saya rasa sakit kat belakang. Jadi rasa macam something lah. Lepas tu saya berubat dengan seorang ustaz ni. Dia kata, saya cakap dengan dia, masalah saya yang pertama, saya tak boleh tidur sebab bila nak nak bersama dengan suami tak boleh. Rasa macam mana ternampak muka ex saya. Saya rasa macam asyik teringat kat dia lah, macam gila bayang lah orang cakap kan. Okey. Akak ambil jari telunjuk akak sekarang.
Akak selawat 7 kali. Akak embuskan kat jari telunjuk akak. Daripada ulu hati, akak tolak dekat bawah dada sebelah kanan. Tolak sampai ke belakang. Buat 3-4 kali. Tolak means macam ni. Letak bawah ulu hati, tolak ke belakang. Buat 3-4 kali. Ada rasa bisa tak? Bisa Ustaz. Ada rasa bisa? Rasa macam pisau lah. Rasa macam pisau. Wah, dah boleh jadi perawat. Akak dah boleh jadi perawat. Letak tangan dengan pisau. Jangan macam tu Ustaz. Walaupun duduk dekat tak ada rezeki lagi nak berubat dengan Ustaz sebenarnya sebelum saya operation tu. Memang dia kalau memang dia susah nak jumpa dengan saya. Saya pun memang tak nak jumpa dengan orang dah sekarang ni. Saya nak duduk kat Mesir. Okey. Kalau kata akak dah rasa sendiri macam pisau, mana kata benda ni melibatkan ilmu pengasih. So bila ilmu pengasih ni cuma kita tak tahulah dia tahap tinggi ke tahap rendah, tu nak kena berdepan lah. Saya Akak duduk mana kak? Saya orang Semaju. Ui, dekat dia, kita pergi sekarang lah. Nak subuh lah. Tak, masa tu saya macam tadi saya terdengar ada Ustaz cakap pasal Sukma tu kan. Okay. Saya pelik tau sebab saya kata mana baju aku. Orang perempuan ni dia tahu baju dia. Baju saya dengan seluar tu pernah hilang. Tapi sampai sekarang kalau saya balik rumah mentu pun tak ada saya cari. Saya kata takkanlah saya cakap macam tu lah kan. Benda-benda yang dia pernah bagi pun saya dah bakar, dah buang macam. Tapi bukan saya bakar lah, suami saya bakar sebab saya takut saya tak kuat kan kena apa-apa ke. Sebab lepas daripada saya berubat-ubat baru ni later saya balik Alustar pun saya ada berubat. Tok tu pun cakap saya si pemisah lah. Banyak yang saya berubat cakap si pemisah lah. Cuma ada seorang je cakap saya ni saka keturunan. Apa yang menyebabkan dia cakap saka keturunan? Dia kata macam belah nenek saya lah. Sebab saya macam selalu mimpi orang meninggal, mimpi arwah wan saya. Macam tu lah. Dia kata, ya ini belah mak awak dia ni. Tapi masa baru ni seorang perawat dan tim dia datang ke rumah saya tu, kat Alustar tu, mamak saya. Belah mak saya ni, Ustaz tu cakap ada saka pakaian. Sebab yang saya perasan Ustaz, adik-beradik mak saya ni, anak-anak diorang mesti ada seorang yang takkan ada anak. Macam abang saya belum ada anak. Anak mak ngah saya, anak mati saya, mesti ada seorang. Anak ur saya. Dah biasa mimpi dah, menyusukan bayi, jatuh tempat tinggi semua dah dapat dah mimpi tu? Mimpi menyusukan bayi tak ada Ustaz. Tapi jatuh tempat tinggi tu pernah. Baru nak hampir lah, dia belum hampir lagi. Sebab macam sepupu saya yang seorang tu, dia pernah 4 orang, masa 6 bulan je mesti nak terkeluar dia punya baby. Lepas tu yang kelima baru dia ada baby lah, alhamdulillah lah. And then saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Bila saya kena kanser tahun lepas tu macam terkejut lah. Sebab tak ada tanda apa-apa. Awak dah sampai tak kanser lah? Saya dah breast cancer stage 3 dah Ustaz. Allah Akbar. Dah operation dah. Macam rasa gelap kejap lah dunia. Sebab benda tu drastik sangat Ustaz. Tak jelas lah kak, suara dekatkan sikit dengan audio ke? Sebab rasa macam drastik sangat benda tu berlaku sekejap sangat kan. Mula-mula doktor kata stage 2. Lepas operation tu dapat full result stage 3. Tu tempat belakang yang laba-laba tu gigit sampai sekarang masih sakit? Masa sebelum saya pergi hospital sah saya kanser tu pun memang sakit dekat tempat tu lah. Jadi saya pun macam tak tahulah. Masa last saya berubat dengan seorang tok tu, dia kata jangan putus berubat lah sebab kanser ni kaitan dengan gangguan kan. Jadi
dia kata saya tengok kanser ni ada, cuma dia tak merebak pergi tempat lain-lain. Dan hospital pun cakap benda yang sama. Alhamdulillah kanser ni dah keluar semua, cuma kita kena buat kemo lah. Saya bila sebut kemo ni semua orang takut, Ustaz. Bukan kata saya seorang. Nak mengalami dia punya healing dia tu. Jadi kalau daripada situasi sekarang ni macam sometimes okey lah dengan suami saya ni. Bukan seorang yang saya tak suka dengan dia, sukalah, tapi dia macam bila jauh rindu, bila dekat tu ada je yang tak kena macam tu. Kalau ikutkan memanglah masalah si pemisah akak ni. Tapi dalam masa sama keturunan pun ada juga. Lepas tu si pemisah akak ni tahap yang agak tinggi juga sampai dah ke arah kanser. Tu dah bercampur-campur dia ni. Itu yang masa sebelum saya pergi operation tu, adik saya kata dia bagi 2 suggestion lah, sama ada pergi ke Pride ataupun dengan Ustaz kan. Dia bagi link TikTok lah, sebab dia masa tu memang share dekat TikTok je. Saya ni memang tak minat-minat lagi TikTok ni. Lepas tu sekarang ni saya buka ni sebab tujuan bisnes je lah, itu je. Lepas tu pagi ni dengan izin Allah saya terjaga sebab saya nak bangun sahur. Lepas tu pukul 3 lebih tu saya dah jaga. Saya jarang nak buka-buka live ke apa benda kat TikTok ni. Jadi saya nampak siapa dia ni kan, Edika Yusof ni kan. Lepas tu saya tengok ramai pula yang live dengan dia. Lepas tu saya dengar. Jadi mata saya ni dah terang benderang ni. Saya cakap, tapi bila saya nak cakap dengan Ustaz tadi, saya dah menggeletar semacam. Jadi macam takut, nervous, yang lain macam lah. Sebab saya kalau ada something, saya akan vibration tu dia sampai dekat perawat yang betul lah selalunya. Sebab tu saya sebenarnya tak berani nak pergi banyak-banyak perawat yang macam yang bukan-bukan. Yang hari tu sebelum saya pergi ke hospital untuk operation, ada yang perawat di Temeloh tu, dia kata dia keluarkan paku semua kan. Saya macam betul ke ni paku ni, tengok karat lah apa semua ni kan. Saya macam macam redah je lah. Tapi saya takut benda-benda yang ditambah lagi. Saya tak nak benda-benda macam tu lah sebenarnya. Sebab family saya semua dah macam kanser. Diorang terkejut sebab kita orang tak ada keturunan kanser. Dan saya sendiri pun sebelum tu orang yang sihat, saya buat medical check up. Memang saya check tak ada apa-apa, cuma banyak gangguan lah. Kalau mimpi ni lately saya banyak mimpi laut, mimpi duit macam tu lah. Kalau gangguan ni saya akan datang waktu maghrib sampai subuh lah. Susah mimpi nak duit, tidur mimpi malam. apa kan? Mimpi duit, mimpi apa kan? Duit ni saya mimpi duit macam banyak lah dari akaun saya, 6 angka macam tu. Lepas tu saya mimpi macam saya banyak duit lah. Lepas tu saya pernah mimpi orang bagi saya emas. Mimpi laut ni laut besar lah macam, tapi tak menakutkan. Saya nampak macam laut tu macam tenang je, macam tak tahulah dalam mimpi tu lah kan. Saya pernah pergi ke dalam suatu laut. Macam tu lah. Akak pernah pergi mandi laut tak? Yang di alam nyata lah. Alam nyata lah, alam gaib tak mau. Mimpi pergi mandi laut tu tak, tapi saya suka pergi pantai lah. Latest saya pergi. Ada mandi tak? Tak ada. Jangan mandi lah kat laut. Kalau mandi laut sekali takut jadi gatal-gatal. Bila Ustaz cakap gatal tu saya takut sebab bila bulan mengambang saya akan rashes yang sangat teruk. That's why saya sampai macam level so Ustaz yang mula-mula rawat saya dulu tu, dia kata sebab anak yang kedua tu jarak 5 tahun dengan yang sebelum kan. Ustaz kata ada mimpi apa-apa macam ni dia tanyalah kan. Mimpi macam bersama. Saya kata dah level sampai bersama dah dengan orang yang muka ex saya tu saya pernah. Dan saya pernah mimpi dengan lembaga hitam berbulu besar sangat. Saya tak tahu benda apa. Jadi saya tak tahulah, kadang-kadang macam give up lah dengan rumah tangga sendiri kan. Apa Kak, jangan give up Kak. Kena teruskan rawatan, ikhtiar, insyaAllah boleh sembuh. Tapi dah kanser tahap 3 tu, jangan tunggu lama-lama dah. Clearkan sihir tu betul-betul dulu. Allah Ta'ala tu izinkan, insyaAllah turunlah kanser tu. Sebab kanser yang akak hadapi sekarang ni berkaitan dengan gangguan sihir tersebut. Ada berkaitan. Ustaz cakap ni antara orang yang ketiga yang saya bukan pergi yang saya kata saya pernah
teringatlah arwah Tuan Guru Arundin cakap kan, kalau sakit kita yang ni, kita kena pergi bukan yang pergi level-level sarjan, kena pergi yang tinggi sikit lah, meja ke. Saya ingat ayat tu. Saya pergi berawat pun bukan berawat yang biasa dah, banyak saya pergi sampai ada saya rasa macam tak betul pun, saya rasa ada bagi kain Tapi saya putih. last corporal je kak. Saya bukan major, last corporal. Last tu pun nak naik pangkat pun susah. Baru nak naik, dah kena kecam. Dah kena kecam Tak lagi dah naik. sikit. Betul lah. Ustaz pangkat kapten. Kalau Kapten. Ustaz tengok yang macam saya ni, si pemisah campur dengan saka juga. Ya, si pemisah ada, saka ada. Cuma bila awak letakkan jari awak dekat bahagian dada sebelah kanan tadi, kalau macam pisau tu, berkemungkinan besar si ilmu pengasih ni bukan pada seorang. Berkemungkinan besar, tu nak kena check lah betul-betul kan? Sebab tahun lepas, hujung tahun 2020, saya tiba-tiba rasa macam nak pitam masa tu. Saya memang struggle dalam bisnes lah, nak guide agent, nak buat seal apa semua. Saya macam tiba-tiba saya rasa nak pitam. Saya kata kat anak saya, cuba cari madu sebab saya nak kena ada benda yang tenaga kan. Lepas tu saya dah start anxiety, saya pergi anxiety. Saya pergi hospital, saya pergi private dulu. Doktor cakap, kenapa lambat pergi hospital? Saya kata, kenapa? Ni serangan jantung, dia cakap. Serangan jantung? Dia cakap macam tu. Tu saya kata, sebab ECG saya, Ustaz, tak pernah okey tahun lepas. Sentiasa problem. Dan memang diorang detect serangan jantung. Bila saya pergi hospital, buat blood test, bukan serangan jantung. Dah banyak kali, Ustaz, saya dah hampir give up. Sebab apa? Awak jadi pitam jadi nak tumbang Dia nak tumbang. Lepas tu, ada tak mana-mana perawat buka kunci awak dekat bahagian dada sebelah atas? Tak pernah lagi, Ustaz. Sebelah kanan? Tak pernah lagi, Ustaz. Sebab yang selalu yang perawat yang ubatkan saya ni, dia akan pegang dekat saya punya tengkuk. Sebab bila dia pegang je, saya dah sendawa teruk. Nak muntah tak keluar. Lepas tu yang masa tahun 2016 tu, benda tu lari masuk ke dalam badan suami saya. Masa tu dengan izin Allah, saya dah keluar benda tu semua. Saya rezeki hamil anak yang kedua lah. Jadi yang saya kerap rasa masa tahun lepas, saya punya ulu hati ni sakit. Saya kata, biasalah kalau orang sakit ni dia akan Google. Saya yakin, bukan saya seorang, ramai. Saya Google, dia kata, ini serangan jantung juga. Saya rasa macam pedih ulu hati, macam nak GERD, tak GERD. So anxiety tu saya rasa macam sampai nak solat ni, saya rasa sekejap lagi kau nak mati ni. Dia akan cakap macam tu, kau nak mati. Sampai macam tu. Nak solat pun takut, sampai saya minta dia suami. macam ni ke? Dia macam ni. Kalau akak pergi rawatan kat hospital, dia akan cakap anxiety. Dia takkan kata dengan akak serangan gangguan sihir. Cuma anxiety ni dengan gangguan sihir ni, simptom dia lebih kurang sama. Tiba-tiba tangan bergeletar. Sebab saya baru-baru ni ada satu orang ni tangan dia bergeletar. Dia kata, doktor kata dia kena anxiety. So apabila kita rawat dia, kita nampak dia dah tak sedar dia ada gangguan. So apabila kita keluarkan gangguan daripada tubuh badan dia, terus stop dia punya tangan yang bergetar tu tadi. Makna kata benda ni bukan anxiety, benda ni gangguan. Pasal tu saya bagi tahu, kalau kata anxiety dengan gangguan, kalau orang yang kena anxiety ni, dia takkan dapat mimpi pelik-pelik. Orang yang kena anxiety, dia takkan dapat mimpi pelik-pelik, laba-laba nak ni lah, ular lah, apa semua, dia takkan dapat mimpi macam tu. Tetapi kalau ada gangguan, kita contoh, akak dapat gangguan sihir, kemudian akak pergi hospital, mestilah doktor akan cakap benda ni anxiety. Tu perbezaan dia, orang yang kena anxiety dengan orang yang kena gangguan. So macam kes akak ni, benda ni memang ada gangguan. So cuma akak nak berubat dengan cara kedoktoran. So doktor akan bagi tahu lah benda tu ke arah anxiety. Takkan doktor nak kata dalam badan you ada jin 3 ekor pula kan, contoh kan. Macam tu lah. Sebab masa saya berubat tahun lepas, sebelum operation pun saya ada dapat berubat. Saya berubat balik ustaz saya yang saya pergi tu. Cakap, kuatlah kak, sebab saya terkejut masa hari pagi nak operation hari Jumaat tu. Doktor kata, besar sebab masa awak datang tu baru 2 cm. Dia cakap macam tu, lam tu. Lepas tu sampai ke 7 cm. Sangat terkejut, dalam beberapa, tak sampai sebulan pun. Saya kata, saya ni seorang yang pantang makan jugalah. Kalau ikut tu, daging semua tu saya dah tak makan lah. Bila saya tahu saya cancer tu kan, memang saya stop terus. Sugar semua tu saya cut lah. Terus saya tanya suami saya, petang tadi pun masa saya tengok ada perawat tu buat live, secara live ni kan, berubat ni kan. Ikutlah cara ustaz cakap, dia pula rasa nak pitam. Dia kata lepas
ustaz tu kata apa, genggam tangan sebut Allahu apa semua tu, dia rasa macam dah nak pitam lah, dia rasa macam tekak, dia sakit. Siapa? Suami saya. Suami pula. Sebab suami saya banyak yang sabar dengan saya sebab saya yang kena si pemisah ni. Selalu kalau pergi rawatan pun saya yang meracau, bukan dia. So ustaz akan cakap, mai sini kak, hang dulu, sebab suami nanti dulu. Yang penting Suami saya terpias dulu. je. Lepas tu sekarang ni petang tadi dia pula rasa macam nak pitam, rasa macam dia sakit tekak dia. Lepas tu saya pun petang tadi pergi coaching saya punya downline. Saya rasa macam pening. Saya masuk rumah dia, saya rasa macam pening. Tapi saya tak cakap dengan dia. Saya macam lawan je kan. Saya rasa macam, ya Allah, pening. Rasa macam tak best lah. Sebab tu saya macam saat sebelum nak kemo, kalau ikut tu 18 ni saya dah kemo kan. Saya dia macam, waktu siang tu saya macam sejuk tau ustaz. Tapak kaki saya sejuk. Nak selimut je walaupun tak buka aircon. Yang paling saya ketara sekali bila suami saya nak bakar bukhur tu waktu petang sebelum maghrib tu. Saya dah pening kan ni, pening nak muntah, busuk, saya tak boleh bau kan. Saya kata, lepas tu saya tanya ustaz kata bukhur tu ingin kesukaan sunnah. So Allah suka, tapi kenapa kita nak bau busuk kan? Dia kata something yang ada kat kamu tu gangguan lah, dia cakap macam tu kan. Jadi saya memang dah macam nak tidur pun tak boleh sekarang ni. Itu yang paling ketara sekali, tak boleh tidur malam. Kalau terjaga susah dah nak tidur balik. Kalau nak berubat dengan ustaz tu macam dia kena booking dulu Kena booking. Kat WhatsApp lu, kat booking dulu. Kena ikut tarikh yang saya bagi tu lah. Nanti tarikh tu kena datang lah. Tapi macam akak ni kena bawa suami jugalah, suami isteri. Sebab suami pun nak kena detect juga daripada dia. Memang pergi suami isteri lah. Selalunya pergi mana-mana perawat memang ada dia lah. Itu yang saya terkejut yang masa perawat ramai-ramai datang rumah mak saya kat Lostar tu. Dia cakap yang nenek saya tu ada saka pakaian tu, dia macam, nenek saya dah 90 lebih lah umur dia. Dah 90 lebih. Lepas tu saya tanyalah, ustaz, tok saya ni dia ada apa-apa ke? Kata dia ada amalan lah. Cara dia, memang dia amal benda tu. Sebab dia pernah bagi mak saya baju kedah. Dia boleh tak saya tahu pakaian yang dia pakai tu baju apa? Baju warna hijau ke baju warna kuning? Dia tak cakap ustaz pakaian dia pakai tu warna apa. Tapi dia biasa dia akan pakai benda tu waktu bulan mengambang. Untuk dia dapat balik. Dia tak ada cerita kat dalam live benda ni. Tak apalah, nanti akak PM lah kita ni kan. Boleh. Cumanya yang saya perasan, dia suka bagi mak saya baju kedah. Dia suka anak yang dia sayang. Macam dia suruh mak saya urutkan dia. Saya kata, mak jangan mak. Saya pesan lah macam tu kan. Mak saya masa tu tak tahu lagi saya ni dah gerak pergi berubat. Memang setiap bulan saya kena berubat ustaz. Saya okey pun sekejap je, 2-3 minggu. Nanti sekejap nanti mimpi balik. Lepas tu ada je lah bau kat suami, busuk lah, tak suka lah. Macam kita yang ada gangguan ni je lah yang mengalami. Kadang-kadang orang kata, ya ke kau ni gangguan? Sebab saya tak ada tanda-tanda kanser. Sebelum ni tiba doktor kata dah stage 2 maksimum. Lepas operation dapat result stage 3. Saya rasa macam dah tengah-tengah lah sekarang ni ustaz. Tak apa, insyaAllah. Jangan takutlah. Kalau awak ikhtiar cepat, insyaAllah dapat selamatkan diri awak cepat. Yang kanser tadi ustaz kata, yang ustaz kat Shah Alam tu saya pun tak pernah dengar lagi. Kalau ada nanti insyaAllah nanti saya kongsikan yang tu. Dia memang spesialis kanser lah. Dia spesialis kanser. Dia lebih pada kanser lah, untuk kanser. Tapi kalau untuk gangguan sihir saya tak sure. Tapi kalau kanser dia detect benda tu memang gangguan, dia akan buat sesuatu lah untuk hancurkan benda tu. Saya tak pasti dah sempat ke tak untuk ikhtiar dengan ustaz. Sebab macam ni, saya dah nak kemo tu dah 18. Saya tak tahu slot start free waktu bila kan. Jadi memang saya ni dalam saat-saat nak pergi perawat juga ni. Tapi banyak tertangguh. Esok lah, lusa lah. Macam tu. Dia macam tu. Dia macam ni. Dia kalau kes akak ni sebenarnya jangan akak yang pergi cari perawat. Biar suami yang cari. Sebab kalau akak yang cari, payah. Dia akan buat halangan. Dia macam-macam halangan akan ada. Memang kalau boleh suami tu yang, kalau boleh suruh suami akak tu yang WhatsApp dengan saya. So kat situ mungkin suami tu dapat membawa akak terus. Kalau akak yang WhatsApp, saya rasa payah akan nak datang. Yelah, selalu padahal bangsa maju kan, Pandai Indah tu dekat sangat dekat 10 minit 10 minit je. Rasa
Adik saya kata kau try lah dengan ustaz ni sebab dia selalu tengok live kan. Saya kata Boleh insyaAllah akan ada insyaAllah. rezeki. Saya tak adalah pandai mana, kita last corporal, tapi saya cuba ikhtiarkan lah insyaAllah. InsyaAllah. Apa-apa WhatsApp lah ustaz eh. Okay, boleh. Terima kasih banyak ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Constable. Vice Corporal, Constable. Allah habis private. Kena cari, apa dia kata? Kena cari pangkat apa? Major. Meja. Tapi kena pergi atas meja, Ustaz. Nampak itu salah satu apa kita buat tu akak tadi naik kotak, dia bagi satu perkongsian lah. So dia sampai ke tahap kanser stage 3 tu, kira berat lah, bukannya main-main kan. Tu kalau nak simpan tu kau simpan lah, tak ada masalah, kita okey. Simpan terus. Saya baru nak rekrut insyaAllah pelan-pelan. Tu lepaskan dulu Pak Haji bawah tu, tengok jadi apa. Salam satu angin ni boleh keluar paku-paku ke daripada tubuh badan, bukan muntah ni berlaku pada arwah ayah. Dia macam ni. Keluar paku, keluar jarum, keluar macam-macam benda dekat dalam telur dan sebagainya, itu satu kaedah, tetapi dalam Islam benda tu saya tak nak cakap tak berani. Benda tu tidak digalakkan dalam Islam, sebab yang keluar secara tiba-tiba tu keluarnya daripada mana, itu persoalannya. Okey, tapi kebiasaannya nak cuba boleh lah kot. Nak cuba tu tak ada masalah. Kalau kau dengar dia baca ayat suci Al-Quran dan sebagainya, boleh je lah cuba. Okey, boleh nak cuba. Tapi kalau dia dah mula baca mentera-mentera yang korang pun tak pasti, baik elakkan. Okey, baik elakkan. Semestinya paku, jarum tu semua dah keluar, benda tu dah settle, tak ada. Kadang-kadang benda tak settle. Kalau ada jenis-jenis pakar dalam ni, ada yang setengah cakap macam magic show pun ada. So macam-macam. So kita nak cakap benda ni kan pun tak boleh. So kalau kau tengok dia baca ayat suci Al-Quran dan sebagainya, boleh je cuba, tak ada masalah. 222 mata memandang sekarang ni. Okay, sekarang macam mana? Kita nak solat subuh berjamaah ke macam mana? Sebab aku tengok korang ni macam tak berganjak ni. Ustaz, macam mana nak tidur? Ustaz, susah nak tidur. Kau tanya soalan dengan aku sendiri pun tak tidur sampai sekarang. Macam mana sekarang ni? Delete TikTok. Ustaz, kalau mimpi bersetubuh tu ada gangguan. Kalau mimpi bersetubuh dengan pelakon-pelakon Jepun tu bukan gangguan. Tapi kalau mimpi dengan pelakon-pelakon Malaysia yang sama-sama muka dia ataupun berbulu-bulu, itu gangguan. Kalau mimpi dengan pelakon Jepun, Korea, itu bukan gangguan. Itu sendiri yang nak mimpi. Okey, sendiri nak mimpi. Tapi kalau mimpi bersetubuh dengan seseorang yang kita tak kenal, yang tak kenali ataupun kita kenali, biasanya itu gangguan. Okey. Kalau mimpi bersetubuh yang datang Acik, hati-hati. Kalau muka Acik, muka Uzai yang datang dalam mimpi tu, kau kena terus call. Jangan WhatsApp aku. Terus call. Aku nak tengok apa pasal dia orang datang dalam mimpi kau orang bersetubuh pula. Okay. Share tu nama dia Ustaz Haji Lokman Abdul Hamid. Mungkin lah. Saya tak ingat. Nanti saya check balik. Saya ada kontak dia tapi semua saya dah lost kontak je. Banyak cerita-cerita seram ini kan. Itulah korang ingat main-main ni. Ini kisah benar ni. Kes semua berat-berat yang naik tadi tu semua kes yang berat-berat. Itu semua kes berat. Biar dia orang sendiri yang kongsikan. Orang yang kena sihir je yang tahu. Apa soalan ni? Ni last lah soalan ni Ustaz, kalau mimpi kawan bagi baby dan kita pegang tengok baby balik kawan dalam mimpi. Kalau kawan bagi baby tu dia nak melepaskan sesuatu kepada kita. Okay, tapi jangan bergaduh dengan kawan tu. Kalau boleh elakkan diri. Biasanya dia mungkin ada keturunan dan dia panggil pelepas. Dia nak melepaskan kepada kita. So kalau kawan tu dia ada bagi baju dengan kita, tolong jangan pakai. Pasal tu saya tak galakkan korang ambil baju-baju terpakai tau. Macam kawan korang ada baju, kau ambil lah baju ni, kau pakai lah, kau buatlah kenangan. Kau jangan pakai suka-suka. Yang kata saka pakaian tu lebih kurang macam tu lah. Aku tak nak terang detail, tapi lebih kurang macam tu lah. Jom, start. Let's go. So see you tomorrow. Kau balik, kau nak terus balik ke apa ni? Kau terus balik ke apa? Kau tidur dengan Cik? Tak, balik gaduh balik semua. Kau tidur dengan Cik lu, biar peluk-peluk tengok macam mana jadi anak ke macam mana ke. Tapi anak hitam-hitam tak dapatlah putih. Hitam-hitam. Ustaz, jangan disebut bab tu. Dia buat kajian jalan aku dah end live tapi aku tengok view macam ni tinggi. Jadi kita rasa macam dia orang ni tunggu apa lagi ya?
Hari Isnin ni, hari orang bekerja sekolah sekejap lagi aku Semua balik tak jam. sekolah ke? Kan Semua dia orang anak tak sekolah, takkan dia orang tak kerja. Macam kita tak apa, kita bos ikut suka pukul berapa nak datang. Dia orang ni macam mana dia orang ni pelik betul. Habis sebatang ni kita live Aku sebenarnya nak suruh TikTok ban, tak ban. Daripada tadi aku isap rokok ni tak ban pun. Ban lah terus, tak payah aku buat live lah. Baju tu tak boleh pakai Ustaz. Tunggu azan lah bang. Kau cakap senang Zara. Tunggu azan. Kau sekejap lagi dah lena dah. Aku ni sekejap lagi macam mana nak jadi. Pukul 2 orang dah booking. Mampus. Pukul berapa nak bangun? Aku sekejap lagi tidur lepas subuh. Pukul 8 tidur. 9, 10, 11, 4 jam je. Mana cukup 4 jam. Oh tak boleh. Kalau request lagi tu, sekejap lagi bawa sampai pukul 6 tau. Jangan. Ada lagi ke request? Besok lah. Esok pula lah request. Dia orang tengok artis masuk first time masuk live Ustaz. Dia orang nak tengok artis first time masuk dalam live Ustaz. Aku dah bersara lama lah. Lepas kahwin tu dah bersara daripada bidang lakonan. Bini tak bagi. Nak buat macam mana bini tak bagi? Kita yang berlakon, dia baca skrip dulu. Gila ke? Kita masa tu zaman-zaman gangster. Zaman-zaman berlakon jadi bapa ayam. Mestilah kena ada perempuan kiri kanan. Takkan jadi bapa ayam tak ada perempuan kiri kanan. Kalau dah skrip tu dia baca dulu, baik dia yang berlakon. Esok masuk kelas Ustaz jadi transit. Transit berani je transit. Awak ideal. Awak nak jaga jenazah lagi. Awak nak transit lagi. Lama-lama saat lagi awak mati. Ideal. Awak mati, saya takut awak mati nanti gaib. Tahu tak? Hilang terus kan. Mati gaib. Pernah tengok orang berlakon watak jahat. Kau tahu tak nama watak jahat dia apa? Tu tak jahat. Yang watak Syafiq. Itu tak jahat, itu baik. Santau angin macam mana Ustaz? Santau angin tu mulut berbuih-buih. Peringkat pertama mulut akan berbuih. Dia banyak buih kat mulut kita. Lepas tu peringkat kedua kau akan keluar angin tak berhenti. Nak tidur. Nak tidur pun susah. Lepas tu biasanya kalau macam contoh korang nak tidur malam susah nak menguap. Orang nak menguap tu macam mana? Menguap tak lepas. Orang panggil menguap tu tak lepas. Biasanya bila bangun tidur korang akan muntah benda yang pahit. Bila nak muntah tu rasa macam benda pahit keluar. Lepas tu baru sampai tahap muntah darah, muntah hitam. Macam itulah. Dia punya peringkat. Watak mak mertua garang. Kau tak tengok lagi watak aku jadi boyfriend siapa? Siapa tu pelakon yang cakap Kedah tu, siapa nama dia? Allah lupa lah nama dia. Rosita Cik Wan. Kau tak tengok aku jadi boyfriend dia lagi. Kau tengok kau mesti menangis dia. Tak apa, Syafiq ramai saudara mara. Saya ingat lagi ayat. Tak lama tak live. Sibuk pun rawat ke? Saya dah lama tak live. Saya bukan tak live. Saya kalau tengah rawatan, saya akan buat live secara mengejut. So kalau korang follow saya, korang tekanlah loceng tu. Bila loceng tu dia akan kering. Mana kata kalau korang nak tengok kes-kes berat, macam contoh kes-kes yang berat untuk jadikan pengajaran, bolehlah tengok. So kalau macam contoh Sabtu Ahad ni biasa saya akan buat live macam ni lah. Kalau hari biasa tu memang tak sempat nak buat live. Saya balik pun dah 3-4 pagi. Nak buat live macam mana? Sampai saya dah tak ada live sekarang ni. Saya buat live sampai saya yang tak ada live. Masa sakit dari dulu sampai kawan kita dan masuk. Apa ni? Ustaz, dalam botol kaca ada jarum dan bulu. Bulu-bulu buntut. Bulu-bulu buntut macam monyet keluar. Aku ni tak faham. Dari bawah tanah apa tu ya? Dalam botol kaca ada jarum dan bulu. Bulu tu bentuk macam monyet. Keluar betul. dari bawah tanah. Apa tu buhur sihir? Tu buhur sihir. Orang rumah saya sakit dari dulu sampai sekarang. Dia kerap mimpi kawan dia dah meninggal. Masuk dalam mimpi dia. Ni kita takut benda ni, takut apa tu? Apa yang aku sebut tu orang mati, badi. Takut badi. Badi orang mati.
Okey, anda ada masa lagi 3 minit untuk mengajukan soalan. Aku rasa dia orang memang nak tengok aku. Dia orang nak live sekali aku tengah tidur kot. Memang pasal tebu, Ustaz. Badi mayat lemah semangat. Itulah. Dia takut badi mayat tu. Kalau duk teringat orang-orang dah mati ni, kan. Takut badi mayat. Ustaz, lupa nak tanya pasal kuda kepang. Kuda kepang tu satu keilmuan. Dia pergi belajar kuda kepang, dia ada mentera dan bila dia masuk dalam gelanggang, dia akan tak sedar. Kalau ilmu kuda kepang ni pun pening kepala nak rawat. Bukan pening kepala, memang pening lah. Aku pun nak kena main kuda kepang tak? Dia nyenyet, aku nyenyet. Gitu. Tapi biasanya kuda-kuda pun tak cakap banyak, memang kena rembat dia. Saya, rawatan dengan saya tak nak cakap banyak. Dia saya cakap sekali, 2 kali, 3 kali. Tak nak dengar juga. Bye-bye. Ustaz, kalau nak tanya kalau period lama berbulan-bulan sampai setahun tu ada gangguan ke? Okey, period lama ni kadang-kadang benda ni melibatkan doktor. Tetapi kalau awak nak tahu ada awak ni ada gangguan atau tidak, awak tengok pada mimpi awak. Kalau dapat mimpi macam ular patuk awak, ular belit awak, kemudian mimpi kalajengking, mimpi lipan, okey, mimpi-mimpi dah ada. Lepas tu daripada asar nak membawa ke maghrib, tulang belakang awak sakit, tengkuk awak sakit, kepala awak berat sebahagian sebelah saja. So benda-benda tu kalau ada, mana kata ada gangguan. Kalau benda-benda tu semua tak ada, just period saja yang masalah, tu baik awak pergi jumpa dengan doktor. Ilmu kuda mesin lagi susah. Betul, ilmu mesin kuda lagi susah daripada kuda kepang sebab dia kena buat calculation. Kadang-kadang tak kena dah rugi kan. Ilmu kuda mesin lagi susah, betul. Masa tu baru darjah 2 Ustaz. Allah, pergi belajar kuda kepang tu nak buat apa? Nak kena lipas kuda kepang. Nampak tu. Tu rotan kuda kepang. Mana Acik dapat? Acik Tengok dapat. kepala dia Zai. Biasa tak batang dia. Barang baik ni. Tapi aura dia jahat lah. Berat kepala. Aura dia tak elok. Acik nak bergulung lah, Acik nak matikan dulu. Masuk 10, cuci 30. Kalau boleh cuci 30. Takut 30 pun lepuh, duit member sebelah pun lepuh. Jahanam, dah jadi musuh. Itu juga dipanggil sihir pemisah. Terpisah dengan kawan. Aduh. Cincin pink ada yang berkenan. Ke 200 ke. Cincin pink ni kau pergi kat pasar malam pun banyak jual. Apa yang kau sibukkan cincin aku pula. Aduh, cincin aku ya dia orang nak. Pasar malam pun ada. Kalau dengan bos jadi sihir dipecat. Kalau dengan bos sihir tu dipecat. Dia bukan sihir pemisah. Okey, jomlah kita 5.30 dah. Okey, terima kasih semua yang hadir dalam live saya. Tak seberapa last corporal. Saya pangkat last corporal ingin mengundur diri. Okey, insya-Allah rezeki kita jumpa lagi. Okey, sarjan dan juga corporal boleh balik sekarang sebab besok rawatan kita penuh booking daripada tengah hari. Okey. Sarjan kena balik cepat. Okey, insya-Allah mudah-mudahan kita jumpa lagi. Apa yang saya kongsikan, apa yang pesakit-pesakit kongsikan, benda tu jadikan iktibar untuk kita sedar yang kita ada gangguan ataupun tak. Kalau tak ada gangguan, tak payahlah korang nak sibuk. Kalau kita jadikan benda tu satu iktibar lah, satu iktibar. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada sihir. Yang paling penting dalam kehidupan kita, bukan kita nak cari harimau putih, harimau hitam, harimau hijau, harimau kumbang, beruang tutup, cicak Minangkabau. Bukan itu yang kita nak cari. Dalam kehidupan kita, kita mencari syafaat daripada Rasulullah SAW. Itu paling utama. Okey. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi, insya-Allah. Siapa yang belum follow, tekan loceng tu supaya dapat live yang mengejut. So itu lagi best sebenarnya. Okey, live yang mengejut. Nampak bas pun dah lalu macam nak halau aku je. Okey, bas pun dah lalu. Okey, kita jumpa lagi semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak yang mana bagi gift. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jap Ustaz, aku tolong kau dulu.